wabarakatuh. Sebelum kita mulakan, Ustaz nak semua buka video. Okay, boleh buka video semua. Okay. Ustaz nak semua buka video masing-masing. Tunjukkan wajah masing-masing. Okay. Kegembiraan masing-masing. Saya tak tahu kenapa terbalik ni. Dia pergi ke choose virtual background ni. Ada ni, Ana tak buat apa-apa pun. Ya, Sekejap boleh. buka webcam. Okay, Syah boleh buka video Syah. Ada kat mana tak? Boleh. Tu boleh tengok. Dekat Ah, bahagian bisa. video ni. Pusing. Oh Syah. In. Syah, hello. Asal dengar. jalan tu balik. Syah dengar Ustaz tak Syah? Hello Syah. Okay, tak apa, Syah Afrina semua dah buka. Okay, sekarang ni kita nak mulakan kita punya perbincangan jawapan untuk peperiksaan yang lepas. So sebelum kita mulakan, Ustaz jemput Akil untuk bacakan doa sebelum belajar. Silakan Akil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa yashur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqina fid din wa alimna ta'wil. Allahumma arina bil ilm wa zayyinna bil ilm. Akhrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah kerana diberikan ruang dan peluang untuk sama-sama bersama lagi dalam kita punya kelas akhlak sirah untuk minggu yang terakhir sebelum kita cuti minggu depan. So hari ini kita nak membincangkan jawapan untuk soalan-soalan peperiksaan akhlak sirah tahun 6. Okey, pada hari semalam kita dah selesaikan dah. Kita tajwid. Tahun 6 ni kita selesaikan teruskan dengan assignment dan kebanyakan kamu semua tahu dah kamu punya apa benda tu? Kamu punya apa betul atau salah untuk soalan-soalan tajwid kamu. Dan Ustaz dah bagi tahu dah semalam yang Ustaz sangat gembira lah dengan kamu semua punya markah-markah sebab banyak yang bagus-bagus belaka. Okay, dan hari ni pun untuk akhlak dan sirah, jujur Ustaz cakap, Ustaz sangat gembira melihat markah-markah kamu semua. Okay, sebab rata-rata kamu semua lebih daripada separuh yang betul. Rata-rata kebanyakan kamu banyak yang betulnya lebih daripada separuh. Jadi berikan tepukan untuk diri kamu sendiri. Okay, Ustaz ucapkan tahniah atas apa orang kata pencapaian yang baik lah. Okay. Kalau termasuk dengan assignment, insyaAllah Ustaz yakin kamu semua boleh lulus. Lulus insyaAllah boleh. Adapun yang dapat A mungkin ada lebih kurang 3 orang, 2 orang sahajalah. Okay. So kita akan teruskan dengan perbincangan jawapan untuk kertas akhlak sirah kita. Okay. Ustaz akan sharekan skrin. Okay. Ustaz nak kamu semua sertai tarbiyah Islami. Ustaz nak kamu semua sertai dengan Ustaz sama-sama untuk menjawab soalan ni. Okay, kamu semua tolong berikan jawapan apa yang kamu jawab masa kamu periksa tu supaya Ustaz tahu lemah kamu ni dekat mana. Okay, alright. So kita tengok bahagian pertama untuk soalan akhlak dan sirah. Okay, semua nampak skrin tak? Nampak Alright, kalau nampak bagus. Okay, kita mulakan dengan soalan akhlak. Okay, 1 hingga 10. Okay, boleh sediakan buku teks kamu. Okay, kalau contohnya kita ada soalan yang kita tak tahu jawapan dia, kita boleh rujuk buku teks. Okay, soalan yang pertama. Alright, akhlak. Okay, soalannya berbunyi begini. Ada sebuah lafaz ayat doa. Dia bukan doa, ni doa ni, ucapan. Yang ada dekat soalan ni bunyinya a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika.
Ucapan Dia takziah. Yes, Ya, ini betul lah. adalah ucapan takziah kepada orang yang mati. Okey, kita tengok jawapannya apa. Jawapannya adalah Ucapan ba. salam. Bukan ucapan takziah semata, tapi ucapan untuk orang yang mati. Dia takziah jugalah Tapi ucapannya adalah pada orang yang mati tu. Azamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Ataupun limayyitiki. So jawapannya ba dekat sini. Siapa yang jawab ucapan takziah salah. Dia tak jawab ucapan takziah, dia macam ucapan takziah. Dia macam ucapan takziah, tapi ucapan tu dibagi kepada orang yang mati tu. Right? Okay, seterusnya. Pilih adab menziarahi jenazah. Ini gelak-gelak aja jawab ni kalau tanya adab ni. Boleh gelak sambil jawab. Pok betul juga. Okey, apa jawapan ni Darwish? Apa dia adab menziarahi jenazah? Adab menziarahi jenazah. Ni adab Dia nak adab. Ucapkan takziah kepada keluarga. Itu je jawapan dia. Yang Alif tu. Betul lah. Kamu ucapkan takziah kepada keluarga. Itulah adabnya. Yang lain, sebab kalau kamu tengok jawapan yang lain ni semua benda-benda yang tak baik, benda yang buruk. Meratap dan memukul-mukul diri. Ada ke kalau contohlah ayah Orang kamu hati je nak pukul diri. ataupun nenek kamu mati kan, meninggal. Kamu meratap, pukul diri, elok macam tu. Itu tak elok. Itu perangai orang kafir. Contoh ni, Jim ni menceritakan keburukan jenazah. Orang tu masih cerita dulu masa dia kecil pernah sekali dengan saya mencuri. Jangan. Aku kena tangkap polis Kawan sebab kamu. dia tahu. Jangan cerita aib orang yang dah mati, jangan. Kalau contoh kawan kamu ni meninggal kan. Kamu cerita dekat orang, oh dulu Akil dulu masa saya kecil-kecil dulu suka mencuri barang cikgu contoh. So benda tu tak elok lah, bukan adab, bukan benda yang baik. Haram benda tu. Okay, dan last sekali adalah berlari-lari dan bergurau senda. Masa orang mati kamu gurau pula buat lawak. Gelak-gelak pula dia. Tak elok. Okay, hormat majlis jenazah tu. Okay, seterusnya nombor 3. Adakah perkara yang dilarang ketika menziarahi kubur? Apa jawapan kamu, Afrina? Benda yang dilarang masa menziarahi kubur apa jawapannya kat sini? Tidak melangkah, bukan. Menimbulkan Saya tahu jawapan dia. dal. Mengusap atau mencium batu Mencium batu nisan. nisan. Yang tak boleh. Ya, betul. Tidak melangkah tu betul lah. Itu benda yang Kalau cakap Tapi melangkah dia di cakap atas tidak kubur melangkah. tu betul lah. dia tak melangkah, dia tidak kan. Tapi kalau mengusap atau mencium batu nisan, kenapa tak boleh? Sebab tak boleh ke? Tak boleh lah. Sebab tak boleh lah. Sebab Tak, saya tak boleh. tahu tau maksud dia ni. Sebab tu saya jawab dal. Sebab yang lain ni semua baik-baik. Ya. Saya tak Mengusap faham atau kenapa. tak mengusap atau mencium ni benda yang tak elok lah. Apa seolah-olah macam kamu tak redha dengan kematian orang tu, kamu duk cium batu nisan dia. Sedihnya kan pegang batu nisan macam seolah-olah orang tu hidup lagi. Tak boleh. Itu sebab. Okay, next soalan. Number 4. Berserah diri kepada Allah setelah berusaha, berikhtiar dan berdoa. Redha. Ini Allah Redha. Mana Tawakal. Tawakal lah. Berserah walaupun dia dah berusaha. Yes. Redha ni lain. Ni tawakal. Tawakal tawakal ni maksudnya kamu serah diri kamu pada Allah. Sebab dia dah Kamu berusaha. Dah usaha. Dah ada azam, dah buat, dah usaha dan kamu yakin. Macam peperiksaan Allah fail. yang akan menentukan. Tawakal. Macam peperiksaan Itu fail. redha pula. Ya, macam peperiksaan. Kamu dah usaha baca buku and whatsoever. Tinggal apa? Tawakal. Kamu tawakal pada Allah. Apa keputusan yang Allah bagi, aku redha. Aku tawakal. Okay, aku Tawakal berserah. redha ni macam adik-beradik. Tawakal. Redha ni bila dah berlaku satu benda, bila Dia dah macam berlaku satu ujian, bukan. kamu redha. Okay, pasrah. Kamu berserah. Allah dah tentukan. Tu beza dia dengan tawakal. Tawakal kalau ni sebelum dapat- berlaku. Ni kalau dah berserah tapi tak berusaha tak guna.
Ya, betul. Dan Itu bukan Ustaz dah tawakal, itu cakap tawakul. kalau berusaha tak berdoa kat Allah tak ada guna juga. Ya, betul. Okay, next. Soalan nombor 5. So, ni jawapannya tawakal Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nombor jawapannya. Okay, next. Baba. Pilih antara berikut fadilat tawakal. Ya Allah, senang sangat. Darwish, apa Mensyukuri jawapannya? nikmat. Eh, Salah. betul lah tu. Ha. Confuse Mensyukuri Darwin. nikmat. Jawapan dia mempunyai Betul jati lah diri. cakap. Bukan. Jawapannya mempunyai jati diri. Pelik juga Ustaz. Susah betul soalan ni. Fadilat tawakal, Saya tak tahu. mensyukuri nikmat. Tawakal. Jati Oh, tak ada diri. kaitan. Okey. Dengar ni. Okey, Ustaz faham dah. Dia ada kaitan dengan Yang ada kaitan je, ya. Mana ada kamu tawakal tiba-tiba Saya kamu jawab suka menunjuk-nunjuk. mensyukuri nikmat. Yang alif ni memang salah dah. Yang ba ni kamu tawakal, tiba-tiba kamu mensyukuri nikmat. Apa kenanya? Itu kalau kita dapat benda tu. Ya. Itu baru Itu kalau kamu mensyukuri. dapat sesuatu baru kamu nak syukur. Kan? Okey, yang kemudiannya Jim, mendatangkan keharmonian. Saya rasa lagi Tak stres logik kalau tak langsung. dapat. Tak logik apa sih? Orang betul. Tiba-tiba datangkan keharmonian. Kenapa kan? Kamu tawakal Itu tiba-tiba kalau keharmonian keluarga datang. lain lah cerita. Itu tak ada kaitan lah. Tapi mempunyai jati diri je. Bila kamu tawakal, datang kepada kamu ni rasa jati diri. Maksudnya kamu ada jati diri. Okey, kamu bukan orang yang jenis cepat berputus asa ataupun cepat takut ataupun cepat resah. Sebab apa kamu tahu? Kamu dah usaha, kamu serah pada Allah. Itu jati diri. Okey, so dah ni agak susah soalan ni. Kamu kena banyak tengok buku. Kamu kena hafal. Soalan ni lebih kepada hafal. Apa? Sebab pilihan jawapan yang lain semuanya baik-baik belaka. Kecuali yang alif ni lah. Tak logik. Agak susah sikit lah yang ni. Okey, kemudian bagaimanakah soalan nombor 6? Bagaimanakah cara mahabbah sesama manusia? Mahabbah. Pentingkan diri tak. Mengeratkan silaturahim. Mengeratkan silaturahim. Yes, mengeratkan silaturahim. Jim jawapannya. Itu baik tapi tak logik pula. Okey, soalan 7. Ni Ustaz nak tanya Afrina. Manakah akibat bagi orang yang tidak bersifat redha? Apa dia akibat orang yang tidak bersifat redha ni? Apa dia? Kesan dia. Afrina ke? Apa akibat bagi orang yang tidak bersifat redha? Apa jadi kalau dia ni tak redha dengan sesuatu ujian Allah? Tidak. Dah jawapannya. Dah. Oh, dan tidak yakin dengan qada dan qadar Allah. Itu jawapan kamu. Kalau kita reda. Senang. Kalau kita reda. Jawapan Ustaz Jim. Kita tengok siapa betul Sama Ustaz Jim. Tak, jawapan dia dah lah. Yakin Okey, dah. tidak yakin dengan qada dan qadar Allah jawapannya. Okey. Allah dah tetapkan Betul lah, tapi Afrina punya kita jawapan reda. betul. Okey, bagus. Saya rasa Apa? tapi terpaksa saya tak tahu saya jawab apa. Itu masalah jawab lain dekat sini lain. Tak apa. Okey, kenapa Ustaz jawab jauh dari rahmat Allah? Sebab orang yang sebenarnya dua-dua tu lebih kurang. Jawapan ni macam kena juga yang Jim tu. Jauh dari rahmat Allah. Bila kamu tak redha dengan apa yang Allah bagi, maka Allah tak akan suka dengan kamu. Allah akan menjauhi kamu. Okey, sebab kamu tak redha dengan apa yang Allah bagi pada kamu. Kamu akan makin jauh dengan Allah kalau begitulah. Tapi boleh juga orang yang tak redha maksudnya dia tidak yakin dengan apa yang Allah tentukan pada dia. Dia tak yakin dengan apa yang Allah berikan, Allah tentukan, Allah qada dan qadarkan pada dia. Jadi jawapan dal dengan Jim ni boleh jadi betul. Itu sebab Ustaz jawab Jim. Tapi jawapan yang cikgu dah sediakan dekat sini dal lah. Okay, yang buat pembuat atau penggubal soalan ni dia bagi jawapan dal. Alah, macam tajwid semalam ada dua jawapan yang betul kan. Ini pun Ustaz kata Jim boleh jadi jugalah. Okay, nak senang kita tengok buku.
ada tak jawapan jim tu? Kalau tak ada, maka jawapannya kita ambil yang dal sahaja. Manakah? Tengok sifat dalam muka surat ni. Redha. Redha saja muka surat ni. Ni redha. Okey. Ni dia nak apa? Akibat kan? Akibat. Okey. Ada pun. Tak ada. So kalau dalam buku teks tak ada jim, dia ambil dal sahaja. Okey, so jawapannya dal. Yang ni, soalan ni susah kenapa? Sebab dia memerlukan kamu untuk hafal. Okay, dia kamu tak boleh fikir logik kalau yang ni. Ni agak susah kalau nak fikir logik. Sebab kalau kamu fikir logik pun, jim tu boleh jadi logik juga. Kan? Tapi dal lebih sesuai jawapannya. Okey, jom kita tengok soalan seterusnya, soalan yang 8. So pesanan Ustaz Ustaz pesan siap-siap. Kamu dari sudut akibat, apa lagi? Fadilat dan sebagainya, ciri-ciri, cara-cara semua Ustaz minta kamu hafal. Okay, tolong hafal benda-benda ni. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila dia keluar soalan macam ni kan dan jawapan semua lebih kurang, benda-benda yang baik belaka, benda-benda yang dekat dengan jawapan, jadi kamu nanti jadi susah. Takut tersalah pilih. Jadi kamu kena hafal lah mana jawapan yang betul. Saya tahu dah jawapan soalan apa ni. Okey, jawapan soalan 8. Okey, dia tanya Darwish. Siapa dia jawapannya Darwish? Antara berikut yang manakah bukan fadilat zikrul maut? Yang ada keinsafan. Yang ni senang. Sebab apa? Sebab yang lain semua benda baik, dia letak satu benda tak baik. Satu benda yang tak baik lah. Jadi jawapannya alif. Yang ni senang soalan macam ni. Okay, next. Soalan nombor 9. Apakah ciri bagi orang yang bersifat takbur? Takbur. Jap. Okey, jawapannya apa lagi? Apakah ciri orang yang bersifat takbur? Tidak mahu menerima kebenaran. Tak, betul lah. Yang ni pun senang sebab apa? Sebab yang lain semua benda baik. Itu je benda yang tak tinggal baik. benda buruk tidak mahu menerima kebenaran. Okey, sebab benda takbur tak ni baik. kita tahu. Sifat mahmudah ke mazmumah takbur ni? Okey. Mazmumah. Mazmumah. Okey, jadi bila sifat mazmumah, okey, dia punya ciri-ciri pun mestilah mazmumah, mestilah teruk. Okey, selesai soalan nombor 9. Last sekali untuk akhlak, soalan nombor 10. Bagaimanakah cara untuk menghindarkan sifat ujub? Macam mana cara nak hindarkan sifat ujub? Jap, ni ujub. Ujub ni apa? Ustaz pernah bagi tahu kan, rasa kagum dengan diri sendiri. Suka untuk takbur. Suka untuk mendengar nasihat. Mana Dah ya. Jawapannya adalah alif. Selalu bermuhasabah diri. Apalah dalam pula. Tengok soalan dia macam mana cara nak hindar, nak jauhkan diri daripada sifat ujub tu soalan dia. Ni lah saya katakan jawab lain tak perasaan kat sini jawab Kalau lain. tak dengar nasihat lagilah jauh. So jawapannya selalu bermuhasabah diri. Kat sini jawapannya adalah jawapan yang baik lah, benda yang baik. Baik satu ni je, yang lain semua buruk. Okay, so jawapannya alif Okay, next. Kita tengok soalan 11. Okay, ni masuk tajuk sirah. So banyakkan refer buku sirah. Okay, soalan yang pertama, sebuah negara Islam itu dibina mestilah berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Hadis. Jawapannya ba. Saya nak baca tu Al-Hadis Al-Quran dan Al-Hadis. Okay, next. Apakah contoh menyempurnakan kebajikan kepada rakyat? Akil, apa jawapannya? Akil jawab. Tak dapat jawab tampak. Saya buka mic ke tadi? Buka lah. Dapat cakap. Jawapannya apa? Apakah contoh menyempurnakan kebajikan kepada rakyat? Melaksanakan, bukan. Jawapan dia dal. Ustaz dah tunjuk. Bukanlah. Saya tak perasan. Ustaz dah tunjuk. Tak tengok. Dal. Amar ma'ruf nahi mungkar Itu jawapan dia. Saya ingat. Bila kamu buat amar ma'ruf nahi mungkar,
kebajikan rakyat akan terbela, akan terjaga. Saya soalan Ustaz, saya nak ni kan, saya buat latihan macam ni. Saya tengok belakang muka surat tajuk tu, saya buat latihan tu. Kan ada, bagus. dia suruh buat dalam buku tulis. Adalah soalan ni. Okay, next. Manakah yang merujuk kepada ciri bagi sebuah negara Islam? Ciri. Merealisasikan keadilan. Keadilan. Ya, betul. Maria. Salah. Jawapannya adalah Jim, ketua negara yang adil dan beriman. Okey. Yang ni kamu kena tengok buku. Buka buku muka surat. Okey, buka buku muka surat jap. Kita tengok ciri-ciri negara Islam. Muka surat berapa Sekejap saya tengok. Depan sekali Ustaz. Surat 6. Ya. Muka surat 6. Kalau kamu tengok muka surat 6 tu, yang ada dalam jawapan ni yang ada cuma yang Jim tu je lah. Ketua negara yang adil dan beriman. Yang lain tak ada. Melaksanakan denda kepada pembunuh mana ada. Merealisasikan keadilan tu bukannya ciri. Merealisasikan keadilan tu adalah tujuan. Tujuan negara Islam. Tu kamu kena hafal. Kamu pening sikit benda-benda negara ni. Pening sikit. So kamu kena hafal prinsip, tujuan, ciri-ciri. Okey, kamu kena hafal. Prinsip ada berapa? Ada 4 kan? Prinsip ada 4. Okey, yang pendek-pendek lah prinsip ni adalah musawah, syura, satu lagi apa? Satu lagi al-hurriyah. Prinsip. Okey, tujuan ada 3. Menegakkan perundangan dan hukum Allah, merealisasikan keadilan, menyempurnakan kebajikan kepada rakyat. 3. Ciri-ciri ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 silap, minta maaf. Okay, so ciri-ciri ada 6. Tu kamu kena hafal lah sendiri So ingat, ada 3 benda dalam ni. Dalam negara Islam ni ada yang pertama prinsip. Yang pertama tujuan. Yang kedua ciri-ciri. Yang ketiga prinsip. Tolong hafal istilah-istilah ni. Okey, dan kamu bila kamu dah tahu prinsip, kamu kena tahu apa isi dia. Ada 4, apa dia? Hurriyah, syura, adalah, apa lagi? Satu lagi, al-musawah. So kena faham musawah tu persamaan, adalah keadilan, syura mesyuarat. Satu lagi apa? Satu lagi tadi hurriyah, kebebasan. Tengok pula isi dia, apa kandungan dia? Hurriyah tu apa? Syura tu apa? Mesyuarat, apa kaitan dengan mesyuarat? Okey, tolong hafal benda-benda ni. Bagi ustaz tajuk pertama untuk tahun 6 punya akhlak ni agak susah sebenarnya. Sirah, minta maaf. Sirah ni agak susah. Sebab dia banyak kena hafal lah. Okey, termasuk dengan sahabat-sahabat Nabi tu. Okey, selesai soalan nombor 13. Okey, jawapannya Jim Seterusnya nombor 14. Siapakah yang dilantik menjadi khalifah yang keempat? Ya Allah, soalan ni gelak-gelak jawab weh. Apa dia jawapan Darwish? Siapa khalifah yang keempat? Khalifah keempat. Tolong kata hang tak ingat. Tolong. Siapa Amilda? Ali bin Abi Ali bin Thalib. Abi Thalib. Mak saya off. Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali. Okey, itu dia khalifah. Dal jawapan dia. Okay, next. Berapakah umur Sayyidina Umar bin Al-Khattab? Ya Allah, jawab soalan ni kita dah jawab banyak kali dari itu. 32. Ketika memeluk Islam, berapa umurnya? 32. 32. Salah. Jawapannya 35. Okey. So jawapannya 35. Tolong ingat. Okey, bukan itu saja, kamu kena ingat juga tarikh bila dia meninggal. Tahun berapa umur dia masa dia meninggal. Okey, benda-benda tu penting. Okey, kemudian apakah gelaran yang diberikan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib? Ini senang sangat. Abu Turab. Abu Turab. Okey, bagus. Next, apakah sebab kewafatan Sayyidina Osman bin Affan? Dibunuh oleh
Pemberontak. oleh Abu Lulu. Abu Lulu. Abu Lulu. Abu Lulu. Bukan, Abu Bukan. Lulu tu Sayyidina Umar. Abdul Rahman. Oleh pemberontak. Dibunuh oleh Pemberontak. pemberontak. Okey, dibunuh oleh Abdul Rahman. Abdul Rahman ke nama dia yang muljam tu? Itu Sayyidina Ali. Tu Sayyidina Ali. Yang ni yang siapa Sayyidina Osman ni Abu Lu'lu'. berontak ni. Ustaz tak ingat ada nama dia. Abu Lu'lu'ah. Abu Lulu'ah Sayyidina Umar. Jangan keliru yang bunuh. Ustaz, dibunuh oleh pemberontak. Oh, memang dalam buku Waktu teks baca tulis tu je. Al-Quran. tulis tu je. Okey, bagus. Bukan surat 34. Cuba tengok yang bunuh Sayyidina Ali siapa? Tidak saya Abdul Rahman Abdul Rahman Muljam Jap. Tak silap Ya, saya. Abdul Rahman bin Muljam. Abdul Rahman. Itu bin yang bunuh Muljam. Sayyidina Ali. Jangan keliru. Yang khalifah yang dibunuh ada 3 orang Abu Bakar je yang tak dibunuh. Sebab dia Abu Bakar cuaca. sebab cuaca sejuk. Ya. Sejuk, kan cuaca panas. Kenapa dia duduk kat Mesir? Sayyidina Umar Abu Lu'lu'ah dibunuh Saya ketika sejuk solat tak? subuh, ketika menjadi imam solat subuh. Ustaz, Okey. Kemudian Mana Sayyidina dekat Osman Mesir? ketika baca Al-Quran dibunuh oleh pemberontak di rumahnya. Okey, kemudian last kali Sayyidina Ali dibunuh ketika nak pergi solat subuh. Oleh Abdul Rahman bin Muljam. Ustaz, kenapa kat Mesir dia boleh ada cuaca sejuk? tak logik. Bukan kat Mesir tu kat Madinah. Kamu kena faham dekat negara Arab ni bukan panas saja. Ustaz dulu masa pergi Mesir pun ada musim sejuk. Musim sejuk Ustaz dulu ada sampai 5 Celsius, 4 Celsius. Kamu ingat musim sejuk kat Mesir Arab ni biasa-biasa Sejuk ke benar ke? Itu Sejuk malam. benar. Memang dia tak ada salji tapi sejuk. Lagi sejuk daripada aircon yang tu. Saya ingat saya lah. Ustaz dulu tempat masa tu- ke Mesir, ya Allah pakai baju berlapis-lapis nak tidur tahu tak? Inilah Pagi sejuk. panas. Malam sejuk. Negatif Itulah pula. Arab lah. Negara Arab ni ada juga 4 musim. Tapi dia tak adalah salji. Dia adalah musim sejuk, musim Musim hujan Salji ada. tu dah tanda kiamat dah tu. salji tak ada lah dekat sana. Tapi adalah musim Musim bunga hujan ada, ada. musim panas ada, musim hujan tak ada. Musim apa lagi? Musim bunga, musim panas, musim luruh. Dengan musim sejuk lah. Musim sejuk tu dia tak ada salji, itu je. Musim hujan tak ada. Hujan kat Arab cuma ada lebih kurang 5-6 kali je setahun. Ui, Itu betul pun lah. berlakunya hujan bila? Bila mana berlaku perubahan musim. Itu dekat Mesir sana lah. Ni Ustaz cerita masa Ustaz duduk Mesir dulu. Belum. Soalan seterusnya 18. Apakah yang dilakukan oleh Sayyidina Ali pada malam penghijrahan Rasulullah? Gantikan tempat. Menggantikan tempat tidurnya. Ya, menggantikan tempat Oh, tidur. jawab betul. Jawab Bagus. betul. Yang ni jawapan dia. Okay, next, siapa nama puteri Rasulullah hasil perkahwinannya dengan Sayyidatina Khadijah? Siapa? Fatimah. Fatimah lah. Aduh. Ada lebih kurang 3 betul lah. anak Nabi yang perempuan. Fatimah. Ummu Kalsum, Ruqayyah, Fatimah. Ummu Kalsum. Dengan Ummu Kalsum, Ruqayyah, Fatimah. Ibrahim, Abdullah, Qasim. Ada seorang lagi tak silap Ustaz? Nama anak Nabi. Cuba tengok muka surat ni. Zainab, Adul Ruqayyah, Ni. Zainab, Ruqayyah, Zainab. Fatimah. Ruqayyah, Lupa Ummu Ustaz nama Kalsum, Fatimah dengan Kristiani. Abdullah. Okey, ingat anak Nabi ada 7. Kat ada sini ada 7. 6 je Ustaz. Anak Nabi kita ada 7 orang. 7 bawah ni Abdullah. Tapi meninggal masa kecil. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Abdullah meninggal masa kecil. Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Qasim. Oh, dia tertinggal seorang lagi lah nama Ni Nabi anak. ada kat bawah ni. Zainab yang dia putih. tinggal Zainab Seorang ke? puteri baginda. Dia silap. Ada seorang lagi anak Nabi nama Ibrahim. Tak Ni ada dia kat tulis bawah sini. ni. Ada kat Anak Nabi fakta. kita ada 7 orang. 3 lelaki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Dia tinggal Salah. Ibrahim. Buku ni silap. Buku ni tak ada tulis Ibrahim.
Ni ada kat warna putih. Ada lah kat bawah, Warna bawah putih. sekali tu. Warna Oh putih. ada, ya betul. Dia dah cakap dulu. Oh ini anak daripada ni anak daripada Sayyidatina Khadijah. Ha. Sayyidatina Khadijah ada 6 orang. Okey. Oh, Ibrahim ni bukan Kan? Hmm? Kawan Oh, Ibrahim Maria. bukan Ibrahim daripada Maria tu. isteri Nabi yang bernama Maria Kiptiyah. Okey, tapi soalan ni dia nak anak Nabi bawah Sayyidatina Khadijah ada 6 orang. Okey, so 6 tu adalah Qasim, Ruqayyah, Zainab, siapa lagi? Qasim, Ruqayyah, Zainab, Fatimah, Ummu Kalsum dengan ni siapa nama? Qasim, Ruqayyah, Zainab, Fatimah, Abdullah. Ummu Kalsum, Abdullah. Yes, Abdullah. Tu je. Okay. Ibrahim anak ni dengan orang lain, dengan Maria Al-Qibtiyah. Okay, settle. Okay, kita tengok soalan last kali, soalan 20. Berikut adalah nama putera Rasulullah kecuali siapa? Mana yang bukan nama putera Rasulullah kat sini? Ali. Ali bin Abi Talib tu siapa? Oh, sahabat dia. Sahabat Bukan dia. sahabat, itu sepupu Nabi. Sepupu. Saudara. Sebab apa? Sebab dia anak kepada pakcik Nabi. Faham tak? Pakcik Nabi Abu Talib, anaknya Ali. So itulah dia. Cuma beza umur Sayyidina Ali dengan Nabi Muhammad agak jauh lah. Masa Ali Nabi kecil. 40, masa Nabi dapat wahyu pertama tu, Ali ni masih kecil lagi. Belas-belasan tahun lagi. So maksudnya Ali ni jauh lah beza umurnya dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia sepupu. Alright, next. Kita tengok bahagian B. Subjektif. Tapi ni soalan betul salah lah. Alright. So bahagian B. Safwan meratap di kubur setelah kematian ibunya. Betul ke tak? Ni akhlak soalan akhlak. Boleh ke tak? Salah. 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 Jangan meratap. Sebab apa? Tak boleh meratap kat sana. Apa lu Tak buat? boleh meratap di kubur. Okay. Right, next. Kita perlu berdoa supaya jenazah mendapat keampunan Allah. Betul ke tak? Betul. Benar sangat soalan ni. Betul. Okay, next. Maryam tidak mengulang kaji pelajaran. Baginya cukup bertawakal sahaja kepada Allah. Salah. Salah. Dia Salah. tak berusaha. Tak Ya, berusaha, tak dia berusaha tak juga. berusaha. Ingat, tawakal, syarat tawakal adalah perlu berusaha dulu. Baru kamu Baru tawakal. boleh. Jangan kamu kata, tawakal je lah, esok exam, tak sempat nak baca dah. Tak boleh. Itu namanya Bukan pasrah. tawakal, itu bodoh namanya. Itu pasrah. Pasrah dan bodoh lah. Orang bodoh je yang tak belajar lepas tu dia tawakal. Itu bukan tawakal namanya. Alright? Settle. So salah, Apa dia jawapannya fikir? salah. Okay, next 24. Erti redha ialah mengikuti segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Salah. Betul atau tidak? Reda bukan. Salah. Reda bukan. Salah. Salah. Okay, redha maksudnya lain. Ini bukan redha ni, ini takwa. Okey. Salah. Nombor 25. Manusia perlu sentiasa yakin bahawa setiap yang bernyawa akan menemui ajalnya. Betul. 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 Okey, free kamu dapat 2 markah kat sini. Senang. Okey, nombor 26. Ahlul Bait pada istilah ialah keluarga Nabi iaitu Bani Hashim, Bani Al-Muttalib termasuk isteri-isteri dan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul atau tidak? Jap. Betul. Betul. Ahlul Bait. Itu nama Ahlul Bait. Ahlul Bait tu apa maksudnya? Ahlul Bait tu maksudnya ahli rumah. Ahli rumah Nabi. Termasuk isteri-isteri Nabi dan cucu Nabi. Isteri, suami, cucu, anak lelaki, anak perempuan. Itu Ahlul Bait. Okay, next. Cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 5 orang iaitu Zainab, Ummu Salah. Kalsum, Hussein, Muhsin dan Hasan. Betul atau tidak? Jadi korang terkelakar. Betul lah ni. Betul lah. Betul lah. Betul. Betul. Ada 5 orang. Jawapannya betul. Salah. Cucu Baik. Nabi Muhammad lah. Nama dia kot. Ni Nama dia Zainab. kot. Zainab dengan Ummu Kalsum. Bukan cucu Nabi Betul lah. Tak betul-betul lah tu. Habis tu. Ummu Kalsum kan anak Nabi ke?
Saya jawab betul. So saya dapat nama markah cucu pun ada bonus. juga Ummul Kalsum. Ni kenapa jawapan ni salah? Siapa Tak, yang buat? Ummul Kalsum kan anak Nabi. Oh, ada cucu Bukan. lain Nabi. Bukan ni je. Ada ada 7 orang. Ada 7 orang. Itu anak Cucu Nabi. anak Nabi. Nama cucu tu. Kenapa ada Ummul Kalsum? Ummul Ummul Kalsum Kalsum kan anak cucu Nabi Nabi tu. juga. Ada cucu Nabi nama Ummul Kalsum. Zainab. Okey, tak betul lah ni salah. Sebab apa jawapannya 7 orang, bukan 5 orang. Okey. Kan ada 7 cucu orang, Nabi siapa ada lagi 3. tu? Ada Umamah dengan Ali. Lah. Oh, lah sepupu dia orang. Sepupu cucu ni. So betul lah salah. Okey, ada 7 orang. Selamat saya tak salah. Selamat saya tak salah. Okey, next. Umar bin Al-Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq ialah bapa mertua Nabi Muhammad. Betul tak? Betul lah. Betul lah. Tak tahu. Betul. Saya tak ingat apa saya jawab. Saya tak Betul. ingat apa saya jawab. Salah tu betul. Sebab dia kahwin dengan Aisyah. Umar Al-Khattab. Ya, betul. Betul Nabi lah. kahwin dengan Aisyah. anak Aisyah. kepada Abu Bakar. Dan kahwin juga dengan Hafsah. Hafsah, ya. Anak Ya. kepada Sayyidina Umar. Saya ada baca betul. ada Abu Bakar binti Abu Bakar bin Ya, Nabi betul. Abu. Alright. Sayyidina Abu Bakar telah disengat oleh binatang berbisa ni ketika betul. bersembunyi bersama Rasulullah. Betul. Betul. Ini senang. Ni betul waktu Antara Nabi sumbangan tengah Sayyidina tidur. Osman ialah memperkenalkan kalender hijrah. Betul ke? Tak kot. Kot. Nah, tak kot. Nah. Afrina, betul ke tak ni? Saya tambahin kot kat situ. Saya rasa tak. Saya rasa dia rumah yang perigi rumah tu. Itu ialah. Okay, jawapannya salah. Sebab apa yang memperkenalkan kalender hijrah tu Sayyidina Omar. Bukan Sayyidina Osman. Okay, so salah jawapannya. Dekat-dekat. Dekat-dekat. Okey. Oh, enggak. Seterusnya bahagian Jim. Ni untuk soalan soalan isi tempat kosong Oh, Okay. Aku nak Kullu lihat. nafsin dha'iqatul Akil. Jawab. Jawapannya al-maut. Al-Maut. Dha'iqatul maut. Ni salah ni ejaan ni, dha'iqatan ni. Kullu Dha'iqatan. bukanlah kullan nafsin. Salah ni. Tapi jawapannya al-maut lah Okay, siapa yang jawab al-maut betul. Okay, tiada dalam hati orang yang tidak mengingati mati. Tiada dalam hati orang yang tidak mengingati mati. Tiada harapan. Saya jawab tiada harapan. Bukan harapan, ketenangan. Ketenangan je, betul ketenangan. Orang yang jawab ketenangan betul. Okay. Jadi ketenangan. Kemudian ingat cintakan dunia menyebabkan hati Hati hitam saya jawab. hitam. Kotor. Hati kotor. Hati kotor. Kotor lah. Saya tak ingat saya jawab hitam ke Apa gelap. lagi? Jawab apa lagi? Amilda jawab apa? Hati tidak tenang. Hati tidak tenang. Hati tidak tenang boleh. Ustaz boleh terima hati tidak tenang. Wow. Ataupun kamu cakap hati mati ke, ataupun hati hati tidak Mati. tenang lah sesuai, hati resah ke, hati gelisah ke, okey Ustaz akan terima Hati jawapan sad yang tu. ke. Hati sad. Okey. Soalan 35, kita sikit 34 sebab ni loading lambat sangat. Dah- Ustaz tadi nak tunggu. Okey, soalan 35. Kepada Allah sahaja orang orang apa? Orang apa yang bertawakal? Orang Beriman. Islam. Orang yang beriman. Kepada Allah sahaja orang beriman bertawakal. Orang Islam. Orang Islam Orang semua Islam. pun ada yang berserah, ada yang tak berserah. Ya, betul. Bukan Wow. berusaha dengan tak berusaha. Banyak big brain. Okey, beriman lagi sesuai lah. Tapi kalau kamu jawab orang Islam pun, Ustaz mungkin boleh terima lah. Saya jawab Apa beriman. Nabi Okey, dapat. pengertian negara Islam ialah mengamalkan sistem pemerintahan dan pentadbiran berlandaskan segala hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Dan as-sunnah. Al-Hadis. Al-Hajj. Hadis. Sunnah pun boleh, Ustaz boleh terima As-Sunnah. Kalau kamu jawab As-Sunnah. Okey, sama je Al-Hadis dengan As-Sunnah lebih kurang. Okey, walaupun ada perbezaan dia lah, tapi tak apa. Ustaz faham maksud kamu. Muhammad. Okey, nombor 37. Nabi Muhammad SAW membina negara Islam yang pertama iaitu apa jawapan Afrina?
Kat mana Nabi membina negara Islam yang pertama? Saya tak ingat. Afrika, Ustaz tanya Afrika. Dekat mana Afrika? Ke dekat mana? Mekah? Tahu saya jawab tu kot. Tak ingat. Madinah. Ingat saya. Ya, Madinah. jawapannya Madinah. Itu negara Islam yang pertama dibina. Mekah bukan negara Islam pertama. Mekah tu tempat lahir Nabi. Nabi bina negara Islam masa dia berhijrah ke Madinah. Nabi dilantik menjadi ketua negara dan kemudian Nabi membina negara itu sebagai negara Islam yang bernama Madinah. Asalnya nama tempat tu Yathrib. Yathrib. Alright, next. Sayyidina Uthman bin Affan berketurunan Arab Quraisy. Arab Quraisy. Bukan Bani Umayyah lah. Biasanya bukan Bani. Bani Quraisy. Tengok muka surat. Bani Quraisy. Bani Quraisy 3, 4 ini patutlah saya buka. Tengok muka surat Bani Quraisy. Kabilah Quraisy betul. Tapi Bani apa? Berketurunan Bani Umayyah. Bani Umayyah. Jawapan dia Bani Umayyah. Tapi kalau kamu jawab kabilah Quraisy pun boleh lah. Tapi lagi tepat Bani Umayyah jawapan dia. Bukan Bani Quraisy. Okay, next. 39. Sayyidina Ali menubuhkan pasukan polis yang diberi nama syurtah dan membina Balai Polis. Penjara. Membina penjara. Balai polis Okay, kamu tengok muka surat ni. Sekejap, Ustaz tengok muka surat. Salah ke kau bina balai polis kat dalam kan penjara. Ni muka surat 41. Okey, Sayyidina Ali dia tubuhkan polis, pasukan polis dan membina penjara. Itu jawapannya, penjara. Okey, bagus. Itu dia tak ada balai lah. Tak ada balai. Okay, next, soalan 40. Sayyidina Umar bin Al-Khattab memperkenalkan mata wang Sendiri. mata wang sendiri. Betul lah. Ya, betul. Mata wang sendiri. Betul. Maksudnya? Sayyidina Umar Al-Khattab memperkenalkan mata wang sendiri bagi umat Islam. Okey, jawapannya dekat muka surat. Sekejap. Baik, Ustaz nak cari. Ni, muka surat 31. Nombor 3. Wah, ada. Memperkenalkan mata wang sendiri bagi negara Islam. Okey, bagus. So kalau Ustaz tengok kat sini jawapan kamu semua memang mantap-mantap belaka lah, bagus-bagus belaka. Menunjukkan yang kamu semua faham apa yang kamu belajar sepanjang kelas kita lah. Bukan Ustaz pun yang banyak ajar kamu sirah. Ustaz rasa bukan Ustaz yang bantu lah. Yang banyak bantu mungkin Ustaz Zaini Sebab Ustaz Zaini dah ajar kamu sampai mana lah, sampai Ahlul Bait. Baru Ustaz sambung ajar. Ustaz Zaini ke sebelum ni? Ke Ustaz Nurul? Ustazah Nurul sirah tu first. Awal kan? Lepas tu Zaini. Lepas tu Ustaz bergile ganti bergile-gile ganti. Bergile-gile ganti ustaz-ustaz kamu. Okey, tapi yang penting adalah kamu semua faham apa yang kamu belajar dan boleh jawab soalan-soalan peperiksaan dengan baiklah Ustaz gembira tengok kamu punya result. Alhamdulillah. Okey, cuma Ustaz belum bagi kira kamu punya soalan subjektif. Ustaz nanti nak tengok soalan subjektif kamu jawab macam mana. Wah, teruknya saya. So ini dah dia Ada saya jawab tadi Zikri mau itu. Ustaz nak tengok depan sekali boleh? Tak boleh. Kalau tak boleh lah. Tadi Sabar. Okey, kejap lagi kita tengok. Bukan kejap lagi lah, nanti Ustaz akan hantarlah markah. Okey, yang penting markah kamu semua lebih daripada separuh lah kebanyakan. Tak apa, boleh tengok recording. Okey. Tadi tak ada. Saya nampak. Oh ya ke? Tapi kamu kamu kena tengok dekat ni dekat YouTube. Ustaz potong kat YouTube nanti. Jangan. Okey. So itu saja daripada Ustaz. Ustaz ucapkan terima kasih dan tahniah atas kejayaan kamu semua. Belumlah berjaya tapi atas prestasi kamu semua yang baiklah dan memuaskan.
Okay, teruskan. Okay, banyakkan lagi membaca, banyakkan lagi mengingat, menghafal. Terutamanya sirah awal-awal tajuk tu dan juga akhlak juga. Tapi sirah lah yang kamu kena banyak menghafal sikit. Alright, so itu saja daripada Ustaz. Ustaz ucapkan terima kasih dan tahniah. Dan Ustaz nak jemput Akil untuk membacakan doa selepas belajar. Silakan Akil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yasha'u